Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Ustaz Azmi Hisham bagi kelas Pendidikan Islam tahun 6. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Maksudnya, dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dia dengan cara yang sama. Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung tiap sesuatu. Surah An-Nisa ayat 86. Murid-murid, hari ini kita akan mempelajari salah satu daripada Al-Asma'ul Husna. Ini adalah nama-nama Allah, iaitu Al-Hasib. Sekarang, mari kita lihat pengertian nama Allah Al-Hasib. Yang pertama, Allah Maha menghitung setiap amalan dan perbuatan kita, sama ada baik ataupun tidak baik pada setiap masa. Yang kedua, Allah Maha mencukupkan keperluan hamba-Nya. Kedua-dua ini adalah merupakan pengertian kepada nama Allah Al-Hasib. Sekarang, kita lihat pula hukum beriman dengan nama Allah Al-Hasib. Ya, murid-murid, hukum kita beriman dengan nama Allah Al-Hasib adalah wajib. Maka, menjadi kewajipan kepada kita semua meyakini dengan nama Allah Al-Hasib. Sekarang kita lihat pula cara-cara beriman dengan nama Allah Al-Hasib. Cara-caranya adalah dengan meyakini Allah Maha Pemurah ketika memenuhi keperluan hamba-Nya dan Maha menghitung setiap amalan kita. Sekarang kita lihat pula dalil nakli nama Allah Al-Hasib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Maksudnya, dan ingatlah setiap yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Surah Ali Imran ayat 19. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat pula kesan meyakini nama Allah Al-Hasib. Yang pertama, membanyakkan amalan. Amalan di sini adalah amalan-amalan yang baik. Kerana apabila kita yakin bahawa Allah itu menghitung setiap amalan kita akan bersegera melakukan amalan yang banyak. Yang kedua, bersegera melakukan amalan kebaikan. Tidak syak lagi kita sebagai hamba-Nya kenalah sentiasa dan suka melakukan amalan kebaikan. Yang ketiga, menghargai masa dengan melakukan perkara berfaedah. Ingat, masa yang lepas tidak akan berulang lagi. Jadi pelihara dan hargailah masa yang kita dibekalkan. Yang keempat, meninggalkan maksiat. Ingat, maksiat kepada Allah, sangatlah Allah murka kepada orang yang melakukan maksiat. Yang kelima, bersyukur dengan segala pemberian Allah. Berasa cukup dengan pemberian Allah, itu adalah sebaik-baik hamba-Nya. Yang terakhir, hidup disayangi Allah. Bagi mereka yang sentiasa melakukan kebaikan, insya-Allah Allah akan menyayangi kita. Sekarang kita lihat pula bukti-bukti nama Allah Al-Hasib. Yang pertama, adanya hari kiamat, iaitu hari pembalasan untuk diadili perbuatan setiap manusia. Yang kedua, dicipta syurga sebagai ganjaran kepada orang yang soleh. Yang ketiga, dicipta neraka sebagai balasan kepada orang yang ingkar. Yang keempat, malaikat raqib dan atid ditugaskan untuk mencatat amalan baik dan buruk. Yang kelima, adanya mizan, iaitu neraca timbangan amalan. Dan yang terakhir, penciptaan alam yang memberikan manfaat kepada semua manusia. Murid-murid, sekarang mari kita dengar pula kisah kehidupan Uwais Al-Qarni yang diredai oleh Allah. Uwais Al-Qarni seorang pemuda yang soleh dan rajin beribadah.
beliau tinggal di Yaman. Hidupnya hanya untuk mencari redha Allah. Beliau mempunyai seorang ibu yang sangat tua dan lumpuh. Beliau memelihara dan menjaga dengan sangat baik. Uwais Al-Qarni sangat teringin bertemu Nabi Muhammad SAW di Madinah. Keinginan ini disimpan dan dipendam kerana tidak sampai hati meninggalkan ibunya yang tua dan lumpuh itu. Pada satu hari, beliau meminta izin daripada ibunya. "Ibu, izinkan saya bertemu dengan Rasulullah." Ibunya pun mengucapkan, "Pergilah wahai anakku, temui Rasulullah SAW. Apabila telah berjumpa baginda, segeralah pulang." Uwais bersyukur dan meminta bantuan daripada jiran-jirannya untuk menjaga ibunya. Beliau segera bertolak ke Madinah yang terletak ratusan batu dari Yaman. Sesampainya di rumah Rasulullah SAW, baginda tiada di rumah kerana berada di medan perang. Uwais sangat sedih kerana hajatnya bertemu Rasulullah SAW tidak tercapai. Beliau bergegas pulang ke Yaman sebagaimana dipesan ibunya. Sesungguhnya keimanan Uwais terhadap nama Allah Al-Hasib membuatkan beliau berusaha menjadi anak yang soleh dan mentaati perintah Allah. Perbuatan Uwais Al-Qarni ini dipuji oleh Rasulullah SAW dan beliau dimuliakan Allah dengan menjadikan setiap doanya makbul. Rumusan: kita wajib beriman dengan nama Allah Al-Hasib dengan cara berhati-hati pada setiap perbuatan kita dan menjadi manusia yang bersyukur.